Hai pelajar, saya Cikgu Kartik, Guru Pengajian Perniagaan Pusat Tingkatan 6 SMK Tinggi Setapak, Kuala Lumpur. Okey. So hari ini Cikgu akan sambung satu lagi bahagian dalam Pengajian Perniagaan STPM semester pertama. So perbincangan hari ini sambungan daripada bahagian yang sebelum ni iaitu entiti perniagaan. So Cikgu akan bincang dua lagi entiti iaitu syarikat dan koperasi. Apa ciri-ciri dan kelebihan dan kelemahan. Okey. Alright. Syarikat atau company. Okey, syarikat ni satu entiti perniagaan yang dimiliki oleh sekumpulan individu yang membeli saham. Itu syarikat. Okey, sekumpulan individu yang membeli saham. Okey, dan satu ciri penting syarikat ialah entiti berasingan daripada pemilik. Jadi syarikat dengan pemilik, dua entiti yang berasingan. Kamu sebagai pemilik, kamu hanya menyumbangkan modal saja. Perniagaan diuruskan oleh pasukan yang dilantik seperti pasukan pengurusan dan juga lembaga pengarah. Jadi kamu tidak terlibat secara langsung dalam perniagaan. Kamu hanya menyumbangkan modal iaitu sebagai pemegang saham. Okey. Syarikat ada dua, iaitu syarikat sendirian berhad dan syarikat awam berhad. Dan akta yang berkaitan ialah Akta Syarikat 2016. Okey. Ini mengikut akta yang terbaru ya. Okey, dulu kita kata Akta Syarikat 1965, sekarang kita ada Akta Syarikat 2016. Okey, contohnya Syarikat Percetakan Indah Berhad. So di belakang tu ada perkataan berhad atau limited. Okey. Okey, so oleh kerana ada dua syarikat, ciri-ciri ini berbeza sikit. Ada persamaan, ada perbezaan. Okey, so ciri-ciri memang kekal sama iaitu yang basic adalah MIMO, lag, iaitu pendidikan, modal, liability, agian untung rugi dan cukai. Di samping itu, ia boleh tambah yang lain seperti pengurusan, laporan kewangan, pemindahan milik saham. Okey, mari kita perhatikan apakah perbezaan ciri-ciri antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Okey, dari segi milikan, syarikat sendirian berhad ni dia ada 2 hingga 50 pemegang saham. Okey, manakala syarikat awam berhad ni minimum 2 orang dan tak ada had maksimum. Okey, bilangan pemegang saham ni tidak dihadkan. Okey. Modal, so syarikat sendirian berhad ni dia jual kepada orang perseorangan ataupun orang yang dikenali. Okey. So dia ni lebih kepada perniagaan keluarga, okey, saudara mara, rakan-rakan dan sebagainya. Okey, syarikat awam berhad ni dia jual saham kepada orang awam. Anyone can buy. That's why they call it public. Okey. Syarikat awam ni boleh jual kepada sesiapa saja. Okey, sahamnya. Okey, pengurusan syarikat sendirian berhad ni dia diuruskan oleh ahli lembaga pengarah. So ahli lembaga pengarah ni biasanya pemegang saham utama. Okey, majority shareholder. Mereka yang ada saham yang paling banyak, mereka akan dilantik sebagai pengarah syarikat. Okey. Kalau syarikat awam berhad ni can be anyone. Okey, ahli lembaga pengarah ni can be pemegang saham ataupun bukan pemegang saham. Okey. So syarikat ABC sendirian berhad, lembaga pengarah dia adalah pemegang saham utama dalam syarikat sendirian ABC sendirian berhad. Kalau syarikat awam berhad, contohnya Tenaga Nasional Berhad, so lembaga pengarah ni boleh jadi pemegang saham atau bukan pemegang saham. Okey. Laporan kewangan, syarikat sendirian berhad ni tak perlu umum kepada orang ramai. Ini untuk rujukan mereka sendiri dan juga perlu dihantar kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Tapi syarikat awam berhad ni, laporan kewangan perlu diumum kepada orang ramai. Jadi tak boleh simpan rahsia. Okey. Maklumat kewangan diketahui oleh semua orang. Itu syarikat awam berhad. Okey. Liability dua-dua sama. Dua-dua liability terhad. Jadi untuk syarikat ni, liability pemegang saham ialah setakat modal yang dilaburkan. Jadi hutang syarikat bukan tanggungan kamu. Kamu hanya menyumbangkan modal saja. Ini berbeza ya dengan milikan tunggal dengan perkongsian. Milikan tunggal, hutang perniagaan ialah hutang kamu. Okey, untuk sendirian berhad, hutang syarikat ni bukan tanggungan kamu. Kamu hanya menyumbangkan modal saja. Okey. Pemindahan milik saham untuk sendirian berhad perlu persetujuan semua pemegang saham. Jadi kalau katakan syarikat tu ada 40 orang pemegang saham, pindah milik saham ni perlu mendapat persetujuan semua pemegang saham. Kalau syarikat awam berhad, saham bebas dipindah milik. Kamu boleh jual kepada B, B boleh jual kepada C, C jual kepada D, D jual kepada kamu dan sebagainya. So saham bebas dipindah milik. Tak perlu persetujuan semua pemegang saham. Agen untung rugi sama. Dua-dua
untung diagih dalam bentuk dividen. Okey, cukai sama, itu dua-dua dikenakan cukai pendapatan syarikat. Okey, so ini perbandingan antara syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Jadi ingat ada berapa perbezaan. So first dari segi milikan. Okey, milikan berbeza ya. Yang kedua, modal berbeza. Yang ketiga, pengurusan. Yang keempat, laporan kewangan. 5, pemindahan hak milih saham. Dari segi persamaan, okey, persamaan yang pertama, liability. Persamaan yang kedua, agen untung rugi. Persamaan yang ketiga, cukai. Okey. Alright. Kelebihan dan kelemahan syarikat. Okey. So, kelebihan, of course, modal lebih besar sebab dia ada ramai pemegang saham. Okey. Liability terhad, maksudnya pemegang saham tak perlu tanggung liability perniagaan. Liability perniagaan ni atas nama syarikat. Okey. Ada penerusan, jika ada seorang atau dua pemegang saham menarik diri, perniagaan ni tidak dibubarkan. Perniagaan akan diteruskan macam biasa. Okey. Entiti berasingan, jadi perniagaan dengan pemilik ni berbeza. Jadi perniagaan diuruskan oleh pihak pengurusan yang mahir, ada kecekapan. Okey. Mereka juga boleh mengamalkan pengkhususan. Jadi syarikat ni biasa ada jawatan kewangan, jawatan pemasaran, jawatan sumber manusia, jawatan berakaunan. Jadi mereka boleh uruskan perniagaan dengan lebih cekap berbanding dengan milikan tunggal. Okey. Dari segi kelemahan, penubuhan rumit banyak prosedur, okey, banyak prosedur, banyak langkah. Jadi ambil masa yang lama untuk menubuhkan syarikat. Okey. Cukai syarikat memang tinggilah berbanding dengan milikan tunggal dengan perkongsian. Okey. Pemilik tidak menguruskan syarikat sebab kamu hanya menyumbangkan modal saja. Jadi kamu tidak terlibat dalam pengurusan syarikat. Okey. Kos tinggi untuk menubuhkan syarikat sebab dia banyak borang, banyak prosedur, jadi melibatkan kos yang lebih tinggi. Kena belanja banyaklah. Okey, berbanding dengan milikan tunggal dengan perkongsian. Okey. Okey, kita pergi kepada entiti yang terakhir iaitu koperasi. Koperasi ni organisasi perniagaan ditubuhkan secara sukarela. Okey, ditubuhkan secara sukarela oleh sekumpulan individu. Tujuannya adalah untuk menjaga kebajikan dan kepentingan ahli. Okey. So, yang koperasi ni walaupun dia menjalankan perniagaan, motif dia bukan keuntungan semata-mata. Dia nak jaga kebajikan dan kepentingan ahli. Okey. Akta di bawah Akta Koperasi 1993. Contoh koperasi nelayan. Okey, kita ada koperasi nelayan Kelantan Berhad, koperasi nelayan Sabah Berhad. Okey. So koperasi nelayan ni tujuan dia adalah untuk menjaga kebajikan dan kepentingan ahli. Katakan ahli ni ada masalah untuk membeli bot. Jadi koperasi nelayan akan bagi pinjaman. Okey. Koperasi nelayan ni akan beli jala contohnya. Okey, jala untuk menangkap ikan, dia beli secara pukal. So bolehlah jual jala ni dengan kos yang lebih rendah kepada ahli. So tujuan dia untuk menjaga kebajikan dan kepentingan ahli ya. Okey, ciri sila same Mimolek, milikan, modal, liability, agihan untung rugi, cukai. Okey. Milikan, jadi kalau kamu nak tubuhkan koperasi kena ada minimum keahlian 50 orang. Okey. Modal diperoleh dengan mengutip yuran dan juga jual saham pada ahli koperasi. Liability terhad. Okey, sama seperti syarikat, kamu hanya menyumbangkan modal. So kalau koperasi ni dia mengambil pinjaman, itu tanggungan koperasi, bukan tanggungan kamu. Okey. Agen untung mungkin dia akan bagi dividen dan juga bonus. Okey, ada bonus tambahan. Tiada cukai untuk 5 tahun pertama operasi koperasi ni. Okey, lepas 5 tahun jika ada keuntungan, mungkin dikenakan cukai dan diuruskan oleh anggota lembaga koperasi. Okey, so ini berbeza dengan syarikat ya. Syarikat dia ada anggota lembaga pengarah, yang ni kita ada anggota lembaga koperasi. Okey. Okey, kelebihan dan kelemahan. Kelebihan koperasi utamakan kebajikan dan kepentingan ahli. Bukan untung semata-mata, dia utamakan kebajikan. Jadi mereka menawarkan produk ataupun perkhidmatan dengan kos yang lebih rendah atau harga yang berpatutan. Okey. Mereka menawarkan pinjaman kepada ahli dengan kadar faedah yang lebih rendah. Okey. Memupuk semangat kerjasama antara ahli. Jadi ahli-ahli akan bekerjasama untuk menjalankan aktiviti perniagaan. Okey. Pengurusan demokrasi iaitu pemilihan anggota lembaga koperasi ini berdasarkan majoriti. Okey, secara undian bebas.
Dan satu lagi kelebihan ialah tiada cukai. Jadi mereka tak perlu bayar cukai untuk 5 tahun yang pertama. Okey. Dari segi kelemahan, aktiviti koperasi dikuasai oleh sekumpulan ahli. Jadi sekumpulan ahli ni mungkin berminat untuk berniaga, jadi mereka yang kontrol, menguasai aktiviti koperasi. Jadi member-member lain tu, ahli-ahli lain tu mungkin mereka tak minat. Jadi aktiviti hanya dikontrol atau dikuasai oleh sekumpulan orang saja. Okey. Operasi koperasi di bawah kawalan SKM, itu Suruhanjaya Koperasi Malaysia. Kebebasan dia terhad berbanding dengan bentuk perniagaan yang lain. Okey. Kurang daya saing, mungkin kerana mereka menawarkan perkhidmatan yang terhad, mereka ada pelanggan yang terhad. Okey. So kurang daya saing berbanding dengan perniagaan lain. Dan pengurusan lemah. Takut anggota lembaga koperasi ini mereka kurang kemahiran. Contohnya kalau koperasi guru Sabah Berhad contohnya, jadi koperasi ini diuruskan oleh guru-guru Sabah. Okey. Guru ni dia lebih kepada akademik. Jadi mereka mungkin tak ada kemahiran pengurusan. Okey. Ini antara masalah yang wujud dalam koperasi ya. Okey, contoh soalan, uraikan 3 ciri entiti perniagaan berbentuk syarikat berhad. Okey, sama juga. So guna keyword MIMOLEK. Milikan, modal, liability, agen untung rugi atau cukai. Okey. Uraikan 3 ciri entiti perniagaan berbentuk koperasi, sama pelajar ya, MIMOLEK. Okey. Jelaskan 3 perbezaan antara sebuah syarikat sendirian berhad dengan syarikat awam berhad. Ingat ada 3 perbezaan ni kamu tak boleh bincang apa? Agen untung rugi, cukai, liability. Ini adalah persamaan. So perbezaannya apa? Laporan kewangan, bilangan pemilik, okey. Lepas tu pengurusan, okey, jualan pindah milih saham. Itu perbezaan antara syarikat sendirian berhad dengan awam berhad. Buat jadual, okey. Jelaskan 3 perbezaan antara entiti perniagaan berbentuk syarikat berhad dengan koperasi. Ini pun boleh buat jadual dan nyatakan 3 perbezaan. Guna MIMOLEK, okey. Nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan entiti perniagaan berbentuk syarikat berhad. Okey, 2 kelebihan, modal lebih besar, liability terhad. Okey, 2 kelemahan, kos penubuhan yang tinggi dan rumit dah. Okey, penubuhan lebih rumit. Okey. Menyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan entiti perniagaan bentuk koperasi. Koperasi dia utamakan kepentingan dan kebajikan ahli. Okey. Pengurusan secara demokrasi. Okey, itu kebaikan dia. Kelemahan dia, pengurusan lemah. Okey. Lepas tu, aktiviti koperasi dikuasai oleh sekumpulan ahli. Okey. Ini antara kelemahan koperasi. Okey. Soalan yang ketiga, soalan yang keempat ya. Entiti perniagaan itu pemilikan tunggal X koperasi syarikat berhad. So X ialah apa? X ialah perkongsian. Okey, nyatakan 2 kelebihan dan 2 kelemahan entiti perniagaan tersebut. So kelebihan milikan tunggal ialah modal lebih besar berbanding dengan milikan tunggal, boleh kongsi kemahiran atau kepakaran. Okey. Antara kelemahan entiti perniagaan perkongsian ialah ada ketidaksefahaman atau menyebabkan konflik. Okey, yang kedua tiada penerusan. Jika ada ahli yang menarik diri, perniagaan mungkin dibubarkan. Okey, so ini antara kelemahan perkongsian. Okey. So, jika ada maklumat tambahan yang kamu perlukan, bolehlah kamu rujuk ke blog Cikgu ya. Okey. Dan jangan lupa subscribe, like dan share. Jika ada sebarang kemuskilan ataupun pertanyaan, bolehlah kamu letak di bahagian komen. Cikgu sedia bantu kamu. Okay, so alright. Wish you good luck. Bye.